Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jinani ulama Aceh. Mukhtasar bagi kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Manjari. Kita dalam bab haji lagi, dalam perkara-perkara yang dilarang ataupun diharamkan kepada orang yang ihram. Okay, masalah, jikalau dimakan seseorang suatu makanan yang ada dalamnya kema-kema atau bau-bauan yang lain, atau dipakainya sesuatu yang bercampur dalamnya bau-bauan, bau-bauan ini, maka tilik jikalau ada hilang baunya dan rasanya dan warnanya, atau hanya ada warnanya jua, maka tiadalah atasnya fidyah. Kalau bau warna saja, tidak bau sedap wangi, tak apalah. Tapi jika nyata baunya dan rasanya dan warnanya atau hanya baunya jua, dua bau tu pentingnya poinnya, jua, maka wajiblah atasnya fidyah. Ketiga, haram atas lelaki. Ketiga, haram atas lelaki dan perempuan dan khunsa memakai minyak pada rambut kepala, atau janggut, atau misai, atau kumis, atau bulu kening. Jikalau ada ia bercukur, dan jika dengan minyak yang tiada berbau-bauan sekalipun, tak kira lah bau, kalau tak bau pun pakai minyak wangi tak boleh lah. Seperti lenga dan zaitun, tak bau mana dah, tapi macam kantin tak boleh lah. Dan minyak lilin, dan minyak sapi dan lemak binatang yang harus dimakan akan dia sekalipun, di segi pakai je. Waktu biasanya boleh, tidak haram. Tapi ketika haji ni, ketika ihram haji umrah tak boleh lah. Adapun sebab diharamkan memakai minyak itu kerana ia memberikan perhiasan yang menegahkan dengan dia, akan yang haram lagi ia menambahkan rambut. Tetapi tidak haram memakai dia pada kepala yang sulah, dan pada kepala yang tiada tambah rambutnya, dan pada dagu muda belia, dan segala badan dan segala roma, dan tiada makruh membasuh kepalanya atau badannya dengan khatminya. Soalan kepala yang botok je tak? Pada kepala botok tak apa pakai minyak rambut, gitulah ni. Hak ceritanya kepala tak botok atau dia ni. Lepas tu makruh membasuh kepalanya atau badannya dengan khatmi ni. Dan daun bidara kerana menghilangkan dagu. Jika tiada menghilangkan daki, jika tiada berbentun rambutnya dah. Tetapi terutama jangan ia mandi. Mulai itu mandi dah dengan air khatmi, daun bidara apa dah. Dan bunga darah, berbekam darah atau berpintik berkelang untuk berdarah. Dan makruh memakai celak yang tiada dalamnya bau-bauan, makruh juga. Dan tiada haram mengeluarkan kutu daripada kepala atau janggut jika tiada berbuntu, maksud cabut rambutnya sekalipun. Jika tak cabut rambut tak apalah, kalau buai gutu ke apa dah. Keempat, haram menghilangkan rambut dari kepala atau roma daripada badannya jikalau setengah helai sekalipun, bukan satu helai, setengah helai apa tak boleh ni. Dan demikian lagi haram ni ketika orang ihram ni membuang kuku, buai kuku lah, kacik kuku, kat kuku jikalau sedikit sekalipun. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tahliku ru'usakum, yakni janganlah kau cukur kepala kamu, tetapi tiada haram mencabut roma yang tambah pada kelopak mata yang memberi mudarat. Kalau mudarat tak apalah boleh dah. Dan seperti kugi yang tanggal kerana ia memberi mudarat, maka yang demikian itu tiada berdosa dah. Kalau benda yang siapa menyusuh ke atas mata ke apa dah, bulu tu boleh buat lah. Syahadan, jikalau ia memakai pakaian yang diharamkan, atau ia memakai bau-bauan, atau memakai minyak pada rambut, atau menyentuh perempuan dengan ingin,
syahwat dah. Atau ia mengeluarkan mani dengan tangannya atau tangan yang lain, lalu ia inzal jikalau dengan sengaja serta ikhtiarnya. Lagi diketahuinya akan haramnya, maka wajiblah atasnya dam. Tetapi dikerjakan demikian itu dengan lupanya akan haramnya, atau dengan dipaksa orang akan dia, atau tiada diketahuinya akan disentuhnya itu bau bawankah, atau tiada diketahuinya akan dia itu daripada tempat haram, maka dipatuhkannya akan dia atau dikeratnya, maka tiada dah wajib atasnya dam. Benda ni kerana uzurnya dah. Benda ni seolah hak sengaja lah, benda hak tak tahu dah. Ingat kau bukan minyak wangi satu, yang nak minyak wangi dah. Tak sengaja dah. Atau pakai-pakainya bau-bau kau gapo kau pakai minyak rambut kau dia dengan satu perempuan kau dengan benda tu kalau dia sengaja tu barulah ikhtiarnya baru tu. Kalau dia tidak ikhtiar sendiri dah. Kalau dia buat lupa akhirnya ataupun dipaksa orang ataupun dia tak tahu sungguh jahil. So lagi poin penting ni jahil tak tahu dia. Tak tahu ni pun akan menyebabkan dia tak kena dam dah. Ni. Orang baru-baru tu tak tahu ni dia paksa dia. Sebenarnya orang yang tak tahu ni dia maafkanlah. Dan jika diketahuinya akan haram tetapi diketahuinya akan wajib fidyah, maka wajiblah atasnya fidyah kerana diketahuinya akan haramnya. Kalau tahu baru kena bayar dah. Kalau tak tahu dimaafkanlah sampai tahap tu dah. Dan demikian lagi jikalau dipakainya suatu pakaian yang diharamkan dengan babalnya dengan kapal. Kemudian maka diketahuinya akan haramnya, maka diperlembutkannya diperlambat-lambatkannya menanggali dia pecah lambat dah. Dia tak ingat, dia tak tahu dah. Pakai baju berjahit ni tak boleh. Tiba orang royak ni tak boleh pakai baju jahit ni, dia pun lambat tak sepecah lalu. Serta ia kuasa yang menanggalkan dia dengan segeranya, maka berdosalah ia, lagi wajib atasnya bayar fidyah ni. Dan demikian lagi wajib pada fidyah jikalau dipakainya atau ditutupnya kepalanya atau mukanya kerana hajat, iaitu kerana panas atau sejuk atau barang sebagainya. Dia kata tak boleh tutup kepala atau mukanya kerana hajat, kerana panas ni. Dan demikian lagi wajib fidyah jikalau dihilangkan 3 kuku atau lebih berturut-turut. Maka murad yang dikenaki daripada berturut-turut itu hendaklah ada dikerjakannya pada suatu ketika lagi suatu tempat. Atau dihilangkannya 3 helai rambut atau lebih dengan berturut-turut pada suatu ketika lagi suatu tempat. Jika dikerjakannya demikian itu dengan lupanya akan dia dalam ihramnya akan haramnya, atau bodoh dia ia akan haramnya sekalipun, maka wajiblah atasnya dam juga. Tapi jika dihilangkannya sekali tersebut itu oleh yang gila atau yang pintar atau yang kanak-kanak yang tiada muayyiz, maka tiadalah atas mereka itu fidyah. Tak wajib fidyah kalau orang gila, budak cek, orang pintar, mabuk gila dah. Atau penyakit gila sementara, ada sawai ke apa, cabut rambut ke apa tak. Kita ni benda yang orang sihat dan berakal. Dan 3 rambut tu mesti berturut-turut. Jadi kalau dia bodoh tu, dia kena jaga. Kalau bercabut rambut ni, dia kalau 3 kali tu bodoh teman jahil ke apa kau, dia tetap kena juga, dia kata ni. Dan harus bercukur kerana uzur itu, iaitu kerana kutu atau luka, maka wajiblah ia memberi fidyah, maka berdosalah atas yang mencukur dengan tiada uzur. Jadi kalau ada uzur ni kena bayar fidyah juga dah, walaupun dia tak dosa. Dan wajiblah memberi fidyah atas yang dicukur jika ditahannya akan yang ditegahkan, atau tertentu rambutnya itu kerana rambutnya itu amanah pada tangannya, maka wajiblah atas menolakkan yang menghilangkan dia. Maka jika tiada kuasa yang menegahkan dia, maka wajiblah dam atas yang mencukur. Jadi kalau orang paksa cukur dah, kadang mereka tu ada orang bagi cukur rambut yang ambil upah, dia agak dah. Dia kata dok nak agak juga perak ni. Jadi bukan sengaja dia lah.
Hendaklah yang dicukur itu menuntut dam. Dah. Dia minta daripada PT daripada orang cukur lah. Yang menyukur dah. Dari dam daripadanya kerana sempurnakan sempurna rukun haji itu dengan membayar dam ni. Memberi dam. Nak suruh sempurna. Itu kena bayar dam dulu lah. Ketahui olehnya bahasanya segala pekerjaan yang diharamkan itu ada kalanya menghilangkan rambut dan kuku atau ada kalanya mengambil kesukaan seperti memakai bau-bauan. Maka adalah keduanya itu berapa jenis lagi dah. Dan tiada termasuk kena fidyah keduanya melainkan jikalau ada kedua bagi dua jenis itu bersuatu umpamanya memakai bauan atau memakai pakaian dengan berapa jenis atau suatu jenis dua kali atau lebih atau dicukurkan rambut kepalanya dan janggutnya dan roma badannya dalam suatu ketika dan dalam suatu tempat yang dibilangkan pada adat kebiasaannya. Lagi tiada bersilang antara keduanya. Kafarah umpamanya dicukurkan segala rambut kepalanya dan segala roma badannya dan dikerakkannya kuku kedua tangannya dan kedua kakinya, maka tiadalah berbilang-bilang dalam fidyah hanya suatu jua dah. Dikata sejenis lah. Kat kuku atau rambut, kuku ke apa tu, jenis-jenis rambut ni dia kira satu fidyah saja dah. Kerana sekalian itu dibilangkan suatu perbuatan jua dah. Tapi jikalau jamak lah ia maka binasa lah ihramnya, maka jima' lah. Jima' pula ia dua kali, maka tiadalah ia termasuk tiadalah ia masukkan kerana lainnya fidyah yang wajib, iaitu membayari seekor unta pada jima' yang pertama dan seekor kambing pada jima' yang kedua. Dan jika lainan baginya itu mencukur kepala dan membuang kuku, maka jadilah berbilang-bilanglah ia. Berbilang-bilang ia selama tiada bersuatu perbuatannya. Umpamanya ia memakai kain yang berbau-bauan, atau dipakainya pada kepalanya bau-bauan, atau disentuhnya perempuan dengan syahwat tak kala ia jima'. Terkiralah. Dan demikian lagi jadi berbilang-bilang kerana berlainan-lainannya tempat dua kali bersyukur atau berlainan-lainan tempat dua kali, maka memakai kain atau berlainan-lainannya tempat dua kain, memakai bauan atau berlainan-lainan ketika keduanya, maka jadilah berbilanglah kafarat. Masalah ini kafarat jikalau ia berniat dengan suatu pada perbuatan yang didahulu. Dahulu dan perbuatan yang kemudian sekalipun. Jadi dia tak boleh buat banyak kali kena denda banyak kali lah. Dan tiada termasuk masukkan kafarah antara membunuh perburuan dan mengerat pohon kayu. Maka yang wajib di sini iaitu barang yang mengkafarkan dalam korban pada sifatnya dan asyaknya dah. Maka harus memberi daripada 7 dam seekor unta atau seekor lembu, atau memberi 6 orang miskin atau fakir 3 sok pada tiap-tiap miskin. Itu setengah sok lah, seperti yang telah tersebut pada bab zakat. Atau puasa ia 3 hari, maka haruslah baginya mengerjakan salah satu daripada 3 perkara ini. Dan fidyah pada menghilangkan selai rambut atau suatu kuku itu, maka memberi suatu mud daripada makanan. Atau puasa ia sehari, dan fidyah pada menghilangkan 2 helai rambut atau 2 kuku, itu memberi 2 mud atau puasa ia 2 hari. Tapi kali itu berat. Kelima benda haram dah. Berapa nak habis ni? Kelima haram jima', maka apabila jima' ia pada faraj atau dubur, jikalau pada binatang atau dengan berlapik, jikalau tebal sekalipun, dengan sengaja lagi diketahuinya akan haramnya serta dengan ikhtiarnya dahulu daripada tahallul awal pada haji dan dahulu daripada selesai ia daripada segala pekerjaannya umrah, maka binasalah perbuatan hajinya jika ada yang jima' itu sahaya atau kanak-kanak sekalipun. Seperti firman Allah Ta'ala, fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Jadi janganlah kamu jima' dan jangan kamu mengerjakan benda fasik, dan janganlah kamu berbantah-bantahan dalam haji.
Adapun jima' antara dua tahlil itu, maka iaitu tiada membinasakan haji dia. Jikalau ada mengerjakan dia haram sekalipun, maka wajiblah atas orang yang haji yang membatalkan haji itu menyempurnakan perbuatan haji yang dibinasakannya itu. Kena qada semula secepat mungkin. Dan qada ia dengan segera jikalau ada hajinya itu sunnah. Sekalipun ada wajib ihram akan haji daripada tempat ihramnya, dan dengan adab jika ada ia ihram akan haji dahulu daripada miqat. Dan jika tiada demikian, maka hendaklah ia ihram pada miqat, dan lagi wajib atasnya kafarah seekor unta yang membadai dalam perkorban jikalau ada hajinya sunat sekalipun. Dan jika tiada kuasa ia memberi seekor unta bananah, maka wajiblah ia memberi seekor lembu yang membadai dalam korban. Dan jika tiada kuasa ia memberi seekor lembu, maka wajiblah ia memberi 7 ekor kambing yang membadai dalam korban. Maka jika tiada kuasa ia memberi 7 ekor kambing, maka wajib ia memberi makanan dengan harga seekor unta akan segala miskinnya dalam haram Makkah lah. Dan jika tiada kuasa ia memberi makanan, maka wajib ia puasa sebilang segala pada mud makanan itu. Tak tunuh. Wallahu a'lam panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.